Baik, sebelum kita mula menjawab soalan, kita akan lihat apakah standard pembelajaran ataupun SP yang akan kita cover dalam soalan yang kita akan jawab sebentar lagi. Soalan ini berkisar daripada subtopik 5.3 taburan normal. Okay, SP yang pertama ialah 5.3.1 menyiasat dan menerangkan ciri-ciri graf taburan normal. SP yang kedua 5.3.2 menerangkan maksud taburan normal piawai. SP yang ketiga 5.3.3 menentukan dan mentafsir skor piawai Z. Dan SP yang terakhir 5.3.4 menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan normal. Okey, sebelum kita teruskan dengan soalan, kita akan tengok sedikit nota atau kita akan ulang kaji sedikit nota berkaitan taburan normal. Okey, apa itu taburan normal? Okey, taburan normal ialah satu fungsi kebarangkalian bagi pemboleh ubah selanjar ataupun pemboleh ubah dengan nilai yang berterusan. Okey, ia digunakan untuk mengira kebarangkalian bagi nilai sampel N yang sangat besar. Okey, dan taburan normal boleh diwakili dengan X normal, mu sebagai mean dan sigma kuasa 2 sebagai variance. Okey, bagaimana pula dengan graf taburan normal? Okey, graf taburan normal ialah graf lengkung berbentuk loceng yang bersimetri pada nilai mean ataupun mu. Dan luas di bawah graf mewakili kebarangkalian dengan nilai 1. Okey, kita lihat pula atau ulang kaji nota berkaitan taburan normal piawai. Taburan normal piawai adalah satu lengkung piawai yang boleh digunakan untuk membandingkan taburan normal yang pelbagai. Dalam erti kata lain, sekiranya kita memiliki data ataupun taburan normal yang berbeza ataupun pelbagai, lebih mudah untuk mentafsir data dan menilai sesuatu perkara itu jika kita menggunakan taburan normal piawai. Dan ia diwakili oleh Z normal sifar 1, di mana nilai mean ialah sifar dan nilai sesama piawai ataupun variance ialah 1. Dan seperti mana taburan normal, luas di bawah graf bagi taburan normal piawai mewakili kebarangkalian dengan nilai 1. Okey, untuk menjawab soalan berkaitan taburan normal, kita perlu tahu terdapat 3 perkara ataupun 3 benda yang penting, iaitu nilai X, skor Z dan juga nilai kebarangkalian. Biasanya soalan yang keluar akan bertanyakan bagaimana hendak mencari nilai kebarangkalian berdasarkan nilai X yang diberi. Okey, jadi proses dia, dalam soalan kita akan jumpa nilai X. Daripada nilai X yang diberi dalam soalan, kita akan gunakan rumus untuk menukarkan nilai X tersebut kepada skor Z. Rumus tersebut ialah Z sama dengan X tolak mean bahagi sisihan piawai. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita boleh tukar nilai X menjadi skor Z. Dan apabila kita dah mendapat skor Z, jika nilai skor Z kita adalah negatif, bermaksud dia terletak di sebelah kiri graf. Dan jika skor Z adalah positif, dia terletak di sebelah kanan graf. Ini boleh membantu pelajar untuk lebih memahami atau
mendapatkan jawapan bagi nilai kebarangkalian. Okey, seterusnya daripada skor Z, untuk mendapatkan nilai kebarangkalian, kita akan gunakan jadual skor Z. Jika pelajar menggunakan internet untuk mencari jadual skor Z, pelajar perlu berhati-hati sebab terdapat dua versi jadual skor Z. Jadi pastikan versi yang dipilih bertepatan dengan apa yang kita gunakan di sekolah ataupun dalam silibus kita. Setelah menggunakan jadual skor Z dan membuat sedikit pengiraan, kita akan mendapat nilai kebarangkalian yang kita perlukan. Berikut merupakan soalan yang kita akan jawab pada sesi kali ini. Soalan ini diambil daripada buku teks matematik tambahan tingkatan 5 KSSM, muka surat 179, latihan pendiri 5.12. Saya bacakan soalan. Jisim sejenis roti yang dihasilkan oleh syarikat M bertaburan normal dengan min 350 gram dan sisihan piawai 45 gram. Wakilkan kebarangkalian bahawa sebuku roti yang dipilih secara rawak dari syarikat itu mempunyai jisim antara 280 gram dengan 375 gram dengan keadaan Z ialah pemboleh ubah rawak selanjar piawai. Okay, jadi kita lihat bagaimana kita akan selesaikan soalan ini menggunakan langkah-langkah yang telah kita pelajari sebelum ini. Baik. Yang pertama, ataupun langkah 1, kita akan kenal pasti nilai X daripada soalan. Dan kita lihat, nilai X ialah antara 280 gram dengan 375 gram. So, kita boleh wakilkan nilai X dengan menggunakan ketaksamaan yang berikut. Terusnya, langkah 2. Apabila kita telah memperolehi nilai X yang dikehendaki, kita boleh mencari nilai skor Z dengan menggunakan formula Z sama dengan X tolak min bahagi sisihan piawai. Jadi kita lihat, apakah nilai min dan nilai sisihan piawai daripada soalan. Nilai min ialah 350 gram dan nilai sisihan piawai ialah 45 gram. Jadi kita masukkan nilai berikut ke dalam formula. Dan kita akan dapat Z score seperti nilai yang berikut. Seterusnya, langkah ketiga, kita gunakan jadual skor Z untuk menghitung kebarangkalian. Berdasarkan nilai skor Z yang didapati daripada langkah 2, kita dapat mencari nilai kebarangkalian yang kita kehendaki. Dan ia membantu sekiranya kita boleh lafkar graf taburan normal di mana kedudukan kebarangkalian yang kita kehendaki. Dan seterusnya masih di langkah ketiga, kita akan mencari kebarangkalian bagi nilai skor Z di antara negatif 1.56 sehingga 0.56. Dan jawapan yang kita perolehi kita bundarkan kepada 4 titik perpuluhan. Jawapan juga boleh diperolehi dengan kalkulator saintifik. Sekiranya pelajar menggunakan kalkulator saintifik Casio
Versi FX 570 ms. Langkah berikut boleh digunakan untuk mencari jawapan.